الحمد لله وحمد العبد على الأيادي التي يمنحها الله سبحانه وتعالى إياها موجب لأن يكرر الحمد مرة بعد مرة وكرة بعد كرة. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat yang tercurah, di mana pujian kita kepada Allah mengharuskan kita mengulangi memuji kepadanya atas nikmat memuji kepada Allah. Dan pujian yang kedua itu atas nikmat memuji menuntut kepada kita untuk bersyukur dan memuji sekali lagi atas nikmat pujian yang kedua, dan begitu seterusnya. Wassalatu wassalam ala man akramana Allah subhanahu wa ta'ala بأن صيرنا ببركته وبكوننا من أمته الأمة المصطفاة المختارة لأن ترث آخر الكتب المهيمن على الكتب السماوية كلها. Salawat dan salam kepada junjungan seorang insan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita menjadi umat yang mulia, yang dengannya kita ditambah lebih barakah oleh Allah Subhanahu wa taala, insan yang dipilih oleh Allah, yang menerima Al-Qur'anul Karim, yang merangkumi segala kitab-kitab yang terdahulu. Allahumma salli alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-hudah al-muhtadin. Wa ba'd. Hadha al-ijtima' وهذا اللقاء المبارك الذي يكون به الارتفاع والاتباع إنما هو ثمرة من ثمرات العبودية لله والإخلاص له سبحانه وتعالى. Salawat dan salam juga tercurah setelah kepada Rasulullah, kepada keluarganya, dan juga kepada para sahabatnya serta kepada para pengikutnya. Hadirin hadirat sekalian, sesungguhnya pertemuan kita pada malam hari ini dan perjumpaan kita pada malam hari ini bertujuan untuk mengambil faidah, untuk mengambil manfaat. Semua yang kita dapat daripada manfaat dan faidah pada malam hari ini hasil daripada pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. ثمرة من الثمرات التي جعلها الله سبحانه وتعالى للذين آمنوا وعملوا الصالحات. تلك الثمرة تجعل الود العظيم الذي يكمن في النفوس لهذا العبد الصالح المؤمن بالله سبحانه وتعالى النافع لعباده. Buah daripada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh. Buah itu melahirkan kasih sayang yang agung, yang dalam di dalam hati setiap kita, yang melahirkan pada hubungan kasih sayang itu perbuatan amal saleh untuk memberikan manfaat. يقرر الله سبحانه وتعالى ذلك لنا ويبينه في صريح القرآن الكريم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا الود القلبي الذي يشغل قلوب الناس لا يشترى بالمال ولا يشترى بالسلطان ولا يؤخذ بالقوة، إنما هو سر من الله سبحانه وتعالى يسري في الخلق وتتوارثه الأجيال. Anugerah kasih sayang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman dan beramal saleh diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, yang bermaksud sesungguhnya orang yang beriman dan juga beramal saleh akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wudda, kasih sayang dan cinta yang ia menyentuh kepada hati nurani. Anugerah kasih sayang yang diberi oleh Allah ini tidak boleh dibeli dengan apapun juga. Tidak boleh dibeli dengan harta, tidak boleh dibeli dengan kuasa, tidak boleh dibeli dengan kekuatan apapun yang kita miliki.
Ia adalah satu rahasia yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ia mengalir di dalam hati setiap mereka yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. وهذا المجمع المبارك الذي يتجدد كل عام ويزداد كل ذلك من بركة أثر عبد صالح لله، عبد أخلص لله، عبد جرد نيته وعمله لله. ذاكم هو الحبيب محمد بن سالم بن أحمد بن حسن العطاس. Pertemuan-pertemuan yang kita ada pada malam hari ini, yang kita hadiri pada setiap tahun, yang setiap tahunnya makin bertambah, bukan hanya bilangan, tapi bertambah barakah dari Allah, bertambah pemberian-pemberian yang baik dari Allah. Kesemua itu diberi oleh Allah disebabkan oleh karena seorang hamba yang saleh, yang baik, yang ikhlas, yang beramal hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Habib Muhammad bin Salim bin Ahmad bin Hasan Al-Attas. خدم الدعوة في هذه البلاد وخدم العلم في هذه البلاد، وأول ما بدأ إماما يقتدي الناس به في مسجد حاج يوسف من أقدم المساجد في هذه البلاد، فنفع الله به نفعا كثيرا، وكان له هم بخدمة الناس في هذه البلاد وبجمع كلمة المسلمين والتأليف بينهم في هذه البلاد. Beliau Al-Habib Muhammad bin Salim bin Ahmad bin Hasan Al-Attas pada mulanya berada di tempat ini bertujuan untuk berkhidmat kepada ilmu dan juga berdakwah. Bermula dengan menjadi imam di salah satu masjid yang dinamakan Masjid Haji Yusuf. Istiqamah menjadi imam di sana dan juga memiliki semangat dan himmah untuk berkhidmat dan memberi bantuan kepada umat manusia dan untuk berdakwah kepada mereka dan menyatukan hati dan kalimat mereka. وقد كان في كل أسبوع أيام العطلة يأتي إليه الحبيب علوي بن طاهر الحداد من جهور، ويلتقي هو وهو كما حدثني الحبيب خليفته الحبيب حسن حفظه الله تعالى، يلتقي هو والحبيب علوي بن طاهر الحداد والشيخ عمر ابن أبي بكر الخطيب ابن أحمد الخطيب والسيد الذي لا يحضرني اسمه من آل الجفري، فيتناقشون مسائل العلم ويتناقشون حال المسلمين في هذه البلاد، ويكون منهم العمل الدؤوب الخالص لإصلاح الإسلام والمسلمين في هذه الديار المباركة. Beliau Al-Habib Muhammad bin Salim bin Ahmad bin Hasan Al-Attas setiap minggu di hujung minggu ada perjumpaan dengan Al-Habib Ali bin Tahir Al-Haddad Mufti Johor, dan juga seperti mana hal ini diceritakan kepada saya oleh Khalifah Al-Habib Muhammad bin Salim, yaitu Al-Habib Hasan, yang menceritakan pertemuan Al-Habib Ali bin Tahir Al-Haddad dan juga ayah Habib Hasan bersama dengan Syekh Umar Al-Khatib dan salah seorang bangsa Al-Jufri, yang mereka kata Al-Habib Hasan, Habib Abdullah bin Syekh Balfaqih. Balfaqih, ahsantu. Mereka berjumpa satu dengan yang lain, saling berkomunikasi dan bermusyawarah, berbahas tentang ilmu, berbahas tentang keadaan kaum muslimin di negeri ini, dan mereka sentiasa bermusyawarah untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin. والسنة الكونية التي أجراها الله سبحانه وتعالى في هذا الكوكب أن من عمل عملا صالحا أنه لا يضيع عمله. Ketetapan yang ada di dalam alam ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang beramal saleh, maka ia akan dikekalkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, amalannya itu berkekalan. إن التأليف بين القلوب أمر مهم جدا، وهذه المجالس وهذه الحوليات هي التي تقوم بهذا الأمر أحسن قيام، والألفة بين الناس والتأليف بين المجتمعات على اختلاف مناهجها ومشاربها أمر مهم في دين الإسلام،
الله سبحانه وتعالى قد امتن على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألف بين قلوب الناس وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. Usaha untuk menyatukan hati adalah satu amalan yang sangat mulia. Majlis seperti ini, haul yang diadakan pada malam hari ini, tidak lain dan tidak bukan bertujuan untuk menyatukan hati di antara umat manusia. Walaupun berbeza latar belakang masing-masing, namun dituntut untuk kita bersatu hati, seperti dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu pemberian kepada baginda Rasulullah yang dijadikan sebab untuk menyatukan hati kaum muslimin atau seluruh hati manusia. Kalau kamu mahu berinfak segala apa yang kamu miliki untuk menyatukan hati-hati manusia, maka kamu tiada mampu untuk menyatukannya, akan tetapi Allah lah yang boleh menyatukan hati-hati kamu. اجتماع المسلمين في غاية الأهمية وأس قوي في دين الله سبحانه وتعالى، ولذا شرعت الصلوات الخمس في المسجد جماعة كل يوم، وشرعت الجمعة، وشرعت العيدان، وشرع الحج، كل ذلك من أجل أن يلتقي الناس وأن يكون بينهم ألفة وأن يكون بينهم محبة وتزول ثقافة الكراهية التي تضر بالبشرية. Untuk kita dapat bersatu hati dianjurkan dalam syariat ini dengan begitu banyak usaha, karena kepentingan untuk kita menyatukan saf dan menyatukan hati dijadikan sebagai asas kekuatan adalah bila kita bersatu. Oleh sebab itu dijadikan sholat 5 waktu untuk menjadi tempat pertemuan kaum muslimin agar supaya berjumpa dan bersatu. Dijadikan setiap hari Jumat satu pertemuan yang besar pada hari Jumat untuk bersatu. Dijadikan 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha untuk bersatu. Dijadikan pertemuan tahunan pada musim haji untuk saling bertemu dan bersatu. Betapa pentingnya bersatu dan menyatu hati antara kaum muslimin yang ia melahirkan kasih sayang antara sesama lain dan menghilangkan rasa benci dan juga tidak suka satu dengan yang lain. وكما سمعنا في كلام السيد عفيف الجيلاني حفظه الله تعالى وزاده فضلا، سمعنا في كلامه الاستشهاد بآيات من الكتاب من فاتحة الكتاب الكريم الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم، يعني يهدنا يا ربي الصراط المستقيم، ليس وحدنا وليس طريقا خاصا لكل أحد، لكنه صراط الذين أنعم عليهم أي مجتمعين سائرين إلى الله سبحانه وتعالى طالبين منه الخير مستدفعين الشر. Apa yang kita dengar sebentar tadi daripada penyampaian Syekh Afifuddin, semoga Allah menambahkan keberkatan kepada beliau, yang menceritakan tentang satu ayat dalam surat Al-Fatihah menyebutkan tentang petunjuk yang diminta kepada Allah agar supaya mereka diberi tunjuk kepada jalan yang lurus. Lalu disebutkan jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni untuk kita mendapatkan petunjuk jalan yang lurus, hendaklah bersama dengan orang lain yang sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan kita berjamaah dengan mereka menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. شكر الله للحبيب حسن خليفة والده وخليفة أجداده هذا الجهد المبارك وهذا الجمع الذي كان به من الله سبحانه وتعالى، الألفة بين الناس والمحبة التي تنتشر بينهم، فجزاه الله خيرا وبارك فيه وزاد من صلاحه وفضله وأطال عمره. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan dan ganjaran yang besar kepada Al-Habib Hasan yang menjadi khalifah, kepada ayahnya dan juga datuknya mengadakan majlis pada hari ini untuk menambahkan kasih sayang sesama kita dan cinta sesama kita. Semoga Allah memberkati kepada beliau. ولا أطيل عليكم، ففي كلمة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ التي سنسمعها فيها الغنية وفيها الكفاية وفيها الخير الكثير،
فنسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع وبما نقول، وأن يعيد هذه الذكرى علينا وعليكم في خيرات ومسرات وبركات وزيادات وسعادات وزيادات كاملات شافيات يا رب العالمين. وصلى الله على النبي الأمين وآله الطيبين والحمد لله رب العالمين. Saya tidak memanjangkan untuk berbicara, cukup bagi kita semua untuk mendengarkan kata-kata yang disampaikan oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid yang akan mencukupkan segala apa yang kita inginkan, dan ceramah tadi diakhiri dengan doa. Lebih kurang terjemahan saya mohon maaf.